Suami saya panggil guru mengaji untuk mengajar saya dan anak-anak mengaji. Sedangkan suami saya tak nak join sekali. Apa cara mengajak suami saya untuk mengaji, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah tak pernah bosan bagi kita nikmat walaupun terkadang kita lupa mensyukurinya. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri, alhamdulillah petang ini Allah pertemukan kita dalam kelas mengaji Al-Quran. Kelas tadabbur Al-Quran. Kelas memahami isi-isi ayat Al-Quran. Dan ini merupakan suatu nikmat. Tanda Allah sayangkan kita. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu iaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga orang yang hadir pada masa ini Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya. Orang yang dalam keadaan susah, Allah mudahkan urusannya dunia akhirat, dan insya-Allah moga-moga tetap istiqamah hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Okey, pada masa ini kita kembali teruskan kuliah kita dalam Ayatul Ahkam, ayat-ayat yang berkaitan tentang hukum hakam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Pada masa ini kita akan membincangkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180 sampai 182. 180 sampai 182. Okey, 180 sampai 182. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه Innallaha ghafurur rahim. Okey. Itu yang akan kita bincangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kamu. Idza hadara ahadakumul maut, apabila kematian hendak mendatangi salah seorang di antara kamu, in taraka khaira, jika dia meninggalkan khaira, kebaikan, iaitu harta, al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, hendaklah dia memberikan wasiat, membuat suatu wasiat untuk ibu bapanya, wal aqrabin, karib kerabatnya, bil ma'ruf, dengan baik, haqqan 'alal muttaqin, suatu kewajiban terhadap orang-orang yang bertakwa. Okey, ayat ini bercerita tentang wasiat. Ayat ini bercerita tentang hukum hakam yang berkaitan dengan wasiat. Okey, mohon di-mutekan. Tolong mutekan. Okey. Ayat ini bercerita tentang wasiat. Ayat yang berkaitan tentang hukum hakam yang berkaitan tentang wasiat. Wasiat tu
dalam bahasa Arab disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat juga menjadi bahasa sehari-hari orang Melayu. Tapi persepsi orang Melayu, dia tunggu dulu, tolong mute-kan. Okey. Persepsi orang Melayu, apa sahaja pesanan arwah sebelum kematian, maka dikatakan wasiat. Sehingga kalau ada mak dia, contoh menjelang sebelum mati, sebelum meninggal, dia wasiatkan, tolong kuburkan emak, kalau mak mati, kuburkan emak di tempat kelahiran emak. Sehingga seorang anak merasa ini adalah wasiat, dan dia bersusah payah untuk mengabulkan hajat emak dia. Sebenarnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wasiat adalah yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh arwah, oleh si mayat. Itu wasiat. Wasiat sebenarnya adalah ikrar seseorang sebelum kematian. Ikrar seseorang sebelum kematian untuk menguruskan hartanya selepas mati. Ikrar seseorang, saya ulangi lagi, ikrar seseorang untuk menguruskan hartanya selepas kematian. Sebab orang mati tak boleh uruskan harta dia. Orang yang dah mati tak boleh uruskan harta dia. Maka apa saja hajat-hajat dia, maka dia tuliskan, dia sebutkan, dia lafazkan dan dia tuliskan sebagai satu wasiat. Ingat, kita kena tahu ada seseorang apabila dia masih hidup, dia ada hak untuk memberi apa sahaja kepada orang yang dia sukai. Seorang Muslim, kemudian dia nak berikan apa saja kepada orang, maka itu boleh. Apa yang dia sukai tanpa ada had. Dan ini dinamakan hibah atau hadiah. Itu tanpa ada had. Contoh, si A nak bagi 80% hartanya untuk orang lain, atau bagi 90% untuk pembangunan masjid surau. Ini boleh dalam Islam. Sebab dia masih hidup. Apabila masih hidup, harta yang ada pada dia itu hak dia. Dia nak buat apa sila. Tapi ketika menjelang kematian, ini diatur dalam Islam. Ketika orang dah nazak atau orang dah dekat-dekat umur, umur dia dah 70 tahun ke atas. Sebab kata Nabi SAW, umur umatku antara baina sitin wa sab'in. Antara 60 dan 70 tahun. Lebih daripada 70 tahun tu memang dah bonus dah tu. Orang kalau ada umur dah 70 tahun, bukan saya nak takut-takut, boleh jadi. Sebab syarat mati tak mesti tua. Kadang-kadang ustaz yang muda tu dia dulu mati pada jemaah. Tapi orang yang umur 70 tahun maknanya dah sampai had yang disebutkan oleh Nabi. Kalau lebih tu bonus. Oleh yang masa-masa ni dia digalakkan untuk buat wasiat. Digalakkan untuk buat wasiat selagi dia masih sihat, masih normal, masih boleh waras. Tapi kalau dia dah nyanyuk, dia tak jelas, maknanya akal dia tak sempurna lagi, ini tak perlu buat wasiat. Boleh jadi nanti akan berlakunya penipuan. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kamu, idza hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang di antara kamu, apabila kematian mendekati salah seorang di antara kamu dan dia meninggalkan harta. Harta siapa? Harta dia, bukan harta orang. Jadi kalau seandainya sebelum mati suami cakap dengan isteri, wahai isteriku sayang, abang banyak hutang. Hutang abang di sana, abang wasiatkan kepada engkau, nanti kalau abang mati tolong bayarkan hutang. Yang mana suami, arwah suami tak tinggalkan duit. Itu bukan wasiat namanya. Itu hanya setakat pesanan. Itu hanya setakat pesanan saja. Contoh tadi yang saya sebutkan, kalau mak mati atau ayah mati, tolong kuburkan ayah atau kuburkan mak di tempat kelahiran mak. Kalau tempat kelahirannya dekat dengan kematiannya, okey. Yang ni tempat kelahirannya jauh daripada tempat kematiannya. Contohlah, dia duduk di KL.
dia lahir di Perlis. Kemudian ekonomi dia bukanlah orang yang mampu sangat, orang yang sederhana. Nak pergi hantar ke sana ambil masa lagi. Nak pergi naik kapal terbang susah. Kos dia besar. Kalau dia nak naik helikopter lagi besar. Naik ambulans ambil masa berapa lama. Belum lagi kos dia. Sementara kemampuan ahli waris tak ada. Yang si ahli waris si mayat ni pun tak meninggalkan duit. Yang ni tak perlu dipaksakan. Saya pernah datang ada salah seorang jemaah, "Ustaz, ibu saya sebelum meninggal, ni jenazah masih ada lagi, masih di hospital. Dia orang utara sana. Dia duduk di KL. Dia katakan, "Ustaz, ibu saya sekarang duduk dengan saya sekarang di hospital. Jadi sekarang ni, dulu sebelum dia meninggal, dia berpesan, dia berwasiat," kata dia. Berwasiat untuk kuburkan dia di samping kuburan arwah abah, kata dia. Maknanya samping kuburan suami dia, iaitu di utara. Yang saya tak ada kemampuan nak sewa ambulan mahal, naik helikopter apatah lagi. Kalau ambulan pun ambil masa lama. Apa yang perlu saya buat? Kalau saya tak tunaikan wasiat, adakah saya berdosa? Saya katakan tak. Sebab itu pada asalnya bukan wasiat, itu hanya pesanan. Pesanan orang tua kepada anaknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberikan beban kepada seorang hamba kecuali semampunya saja. Jadi kalau dia mampu, alhamdulillah. Kalau tak mampu, bahkan menjejaskan ekonomi dia tak mampu, dia terpaksa berhutang-hutang, ini tak perlu. Cukup kuburkan di mana dia meninggal. Kalau dia meninggal di KL, kuburkan di KL. Kalau dia meninggal di Selangor, kuburkan Selangor. Tak mesti dihantarkan ke kampung halaman dia. Kerana itu bukan termasuk wasiat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang wajib ditunaikan oleh ahli waris. Wasiat yang wajib ditunaikan oleh ahli waris apabila mayat atau arwah semasa hidup sebelum mati dia tinggalkan harta, dia berwasiat, itulah yang wajib ditunaikan. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Orang yang apabila mendengar wasiat daripada si mayat, dia menyaksikan, menjadi saksi. Selepas tu dia mengubah isi wasiat, maka dosanya hanya untuk orang yang mengubah, bukan untuk si mayat. Tetapi faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih. Barang siapa yang dia risau, bimbang apabila orang si mayat sebelum mati dia berwasiat tapi wasiatnya janafan, ada kezaliman. Ada kezaliman. Maksudnya apa? Dia berwasiat, dia punya anak. Contoh seorang ayah, seorang bapa, dia punya anak. Tapi anak ni tak ikut arahan dia. Anaknya ni dijodohkan dengan si fulanah, tapi dia tak ikut. Dia berkahwin dengan orang pilihannya. Jadi ayahnya marah kepada anak dia tadi. Dia katakan anak ni diwasiat jangan bagi apa-apa kepada anak tersebut. Dia dah dipadamkan daripada list ahli waris. Yang macam ni tak perlu ditunaikan. Tak perlu ditunaikan. Sebab apa? Sebab dia wasiat dalam keadaan wasiat dosa. Atau wasiat yang tak adil, yang berat sebelah. Untuk si fulan dibagi lebih, untuk si fulan dibagi sedikit. Si fulan sebab dia handsome, dia bijak, dia pandai, bagi dia lebih. Yang ni dibagi sedikit. Ini juga tak perlu diikut. Jadi dia boleh untuk merubah isi wasiat kalau seandainya si mayat memberikan wasiat bukan wasiat yang adil. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa nama sahabat dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat ni bukan orang biasa, tapi sahabat ni adalah Zumal, orang yang memiliki harta yang banyak. Dia punya harta yang banyak. Jadi ketika itu pada suatu hari dia sakit. Maka Rasulullah SAW datang melawat dia. Lalu dia katakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dzu mali wa la yarithuni illa ibnatun li."
"Ya Rasulullah, aku ini tengah sakit teruk. Sebagaimana engkau lihat ya Rasulullah." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. "Wa ana dhu malin, aku ni punya harta. Wala yarithuni illa ibnatun li. Aku tak punya ahli waris kecuali seorang saja. Ibnah, seorang anak wanita. Seorang tu saja. Aku tak punya ahli waris yang lain. Afa atasaddaq bi thulutsai mali? Boleh tak aku mensedekahkan? Sebab aku sekarang dah tenat ni, aku nak buat wasiat. Boleh tak aku sedekahkan hartaku ni 2/3. Jadi kalau duitnya RM100,000, 2/3 maksudnya lebih kurang 70,000 kan? 70,000 atau 60 lebih sikit. Itu dia nak sedekahkan. Boleh tak? Boleh dia sedekahkan? Kata Nabi SAW, la, tak boleh. Fasyaturu ya Rasulullah, kalau separuh ya Rasulullah. Separuh dah tadi 2/3, sekarang kurang menjadi separuh. Jadi kalau duit 100, separuh 50. 50 boleh tak saya wasiatkan nak bagi sedekah untuk yang lain? Kata Nabi SAW, la, tak boleh. Yang ketiga apa kata? Fathuluth ya Rasulullah, kalau sepertiga saja macam mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW katakan, fathuluth wa thuluthu kathirun au kabir. Yang sepertiga itu pun dah banyak, dah dikira besar. Kata Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Sepertiga tu saja. Kalau nak bagi wasiat, sepertiga itu. Itulah sebabnya majoriti para ulama, kalau orang berwasiat tak boleh melebihi daripada sepertiga harta peninggalannya. Kalau peninggalannya dijangkakan dikira mungkin RM100,000 peninggalan dia, maka kalau dia nak buat wasiat 33,000 itu boleh maksimum. Jangan lebih. Itu nasihat Nabi SAW. Sebab apa Nabi SAW melarang? Wa innaka antadhara warathataka aghniya'a khairum min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sebab apabila kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, cukup ekonomi dia, itu lagi baik dibandingkan engkau tinggalkan ahli keluarga engkau, ahli waris engkau dalam keadaan miskin. Lepas tu yatakaffafunan nas, terpaksa kerana miskin mereka, terpaksa mereka yatakaffafun nas. Mereka meminta-minta kepada manusia. Dari sini juga kita dapat faham bahawa meminta-minta, menjadi orang peminta-minta adalah pekerjaan yang hina dalam Islam. Bahkan jatuh dalam haram apabila seseorang menjadikan mata pencahariannya, pekerjaannya hanya semata-mata untuk meminta-minta. Kan banyak kita jumpa kan? Di traffic light sini, di kawasan Ampang Point tu banyak saya tengok. Di sebelah tu, di sebelah Ampang Point tu lah, dekat Petronas tu. Banyak orang minta-minta. Meminta-minta menjadi profesi dia, menjadi pekerjaan sehari-hari dia. Ini haram dalam Islam. Itu haram dalam Islam. Meminta-minta menjadi profesi dia, itu adalah haram dalam Islam. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang menjadikan meminta-minta sebagai pekerjaan sehari-hari dia, pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan muka tak berdaging. Tak boleh meminta-minta. Meminta-minta boleh saja apabila dalam keadaan darurat atau dalam keadaan yang emergency. Walaupun dia sebenarnya bukanlah orang miskin, orang yang sederhana, tapi kebetulan ketika itu dia sangat perlu. Contoh, qadarullah ahli keluarga dia atau emak dia sakit. Kemudian buat rawatan di hospital, kena buat operate. Kalau tak buat operate memang dia dijangkakan meninggal lah. Yang dia tak ada kemampuan. Sementara biaya kos perubatan dia mungkin habis dalam 20 ke 30 ribu. Gaji dia hanya 3,000, 4,000 saja sebulan. Itu pun cukup-cukup makan. Dia tak mampu. Maka ketika itu dia meminta pertolongan kepada kaum muslimin, boleh. Ketika itu saja. Apabila dah habis hajatnya, maka cukup. Kalau dia meminta rasa ketagihan dia, seronok juga minta-minta. Dalam sekarang ni dapat 3,000, kejap lagi dapat 2,000. Lagi besar daripada aku bekerja sebulan. Menjadi profesi kerja, ini haram dalam Islam. Jadi kenapa Nabi SAW melarang Sa'ad bin Abi Waqqas dan para kaum muslimin semuanya memberikan wasiat, membuat wasiat lebih daripada sepertiga? Takut ahli waris tak mendapat bahagian. Itu sebenarnya.
tak mendapat kebahagiaan. Kerana di situ ada hak ahli waris yang mesti ditunaikan juga. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ma ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kalau engkau masih punya isteri, engkau bagi nafkah kepada isteri engkau, bagi nafkah kepada anak engkau. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau niat kerana ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka itu pun juga engkau dapat balasan yang besar di sisi Allah. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai apa yang kau berikan nafkah kepada isteri engkau. Jadi kalau dia bagi nafkah kepada isterinya, dia bagi nafkah kepada anak-anaknya, maka itu mendapat pahala yang besar. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat difahamkan bahawa ketika seorang berwasiat, tak boleh berwasiat lebih daripada sepertiga. Namun kalau lebih daripada sepertiga, adakah haram? Tak haram. Hukumnya hanya setakat makruh saja. Bahkan ada kalanya seseorang boleh mewasiatkan lebih daripada sepertiga jika dia melihat itu suatu perkara yang penting. Apa contoh? Seorang yang kaya raya, duit dia banyak, bilianan, berjuta-juta duit dia dalam akaun bank. Tapi anak dia tak ada yang saleh, anak dia semuanya salah. Maknanya anak dia satu orang kaki judi, satu kaki perempuan, yang seorang lagi kaki botol, suka mabuk-mabuk. Maknanya tak ada yang saleh. Dan dia rasa kalau duit ni ditinggalkan banyak kepada ahli warisnya, confirm semua duit ni akan digunakan untuk maksiat. Kan ada setengah orang ditakdirkan Allah, dia punya ahli waris tak baik. Maka ketika itu dan untuk dia saja, dia boleh memberikan wasiat lebih daripada sepertiga. Sebab apa? Sebab dalam keadaan darurat, untuk menjaga agamanya. Takut dibagi harta yang banyak, duit itu bukan digunakan yang baik untuk di jalan Allah oleh ahli warisnya, tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah. Jadi dia bagi wasiat lebih. Dia buat wasiat, si fulan untuk surau sepertiga, untuk sekolah anak yatim dan anak yatim sepertiga. Dah 2/3 dah tu. Dia berwasiat lagi untuk si fulan sekian. Baki 10%. 10% itulah ditinggalkan untuk ahli waris. Boleh ketika itu saja. Kalau kesnya macam ni. Tapi kalau seandainya ahli warisnya adalah orang ahli waris yang taat kepada Allah, yang saleh, maka tak boleh lebih pada sepertiga. Jadi jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa yang kedua, harta yang ditinggalkan oleh ahli waris tak boleh dibagi sebelum wasiat dia ditunaikan. Contoh, dia ada duit 100,000, sebelum meninggal dia ada duit 100,000. Maka yang 100,000 ni bukan 100% punya ahli waris. Dia adalah kena dibayarkan hutangnya, ditunaikan wasiatnya, baki, maka itulah yang dibagi untuk ahli waris. Kalau ternyata hutangnya banyak, duit 100,000, hutang 50,000, baki 50,000. Ya kan? Duit 100,000, hutang di 50,000, baki 50,000. Dia pun berwasiat mungkin dalam 15,000, baki 35,000. Yang 35,000 itulah hak ahli waris. Ada kan hutang dia banyak, contoh dia tinggal 100,000, hutang dia 70,000. Dia punya wasiat 10,000, dah 80,000, baki 20,000. 20,000 itu yang boleh dibagi. Maka haram hukumnya seorang ahli waris membahagikan harta peninggalan si mayat sebelum dibayarkan hutangnya dan ditunaikan wasiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasiat wajib ditunaikan walaupun orang orang yang berhak menerima wasiat tadi tak menagih. Contoh, si mayat sebelum mati, dia berwasiat, tolong, duit dia tinggal 100,000. Ditolong berikan 20,000 untuk surau. Ahli surau tak tahu. Ahli surau tak tahu kalau ayah dia tadi, si mayat tadi berwasiat.
ahli surau tak tahu. Andai ke pun tahu, kemudian ahli surau, pengurusi, ahli jawatan kuasa tak meminta, tetap ahli waris wajib tunaikan. Jangan tunggu diminta. Jangan tunggu diminta, kerana ini adalah kewajiban orang ahli waris sebelum dia membagikan harta pusaka. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wasiat adalah bentuk daripada barang. Dia punya barang, maka itulah yang benda, maka itulah yang boleh diwasiatkan. Adapun hanya setakat tolong kuburkan mak di tempat kelahiran mak, tolong engkau kalau mak mati, tolong engkau jangan bergaduh sesama engkau, adik-beradik jangan bergaduh ya. Itu bukan wasiat. Itu hanya pesanan biasa dan bukan masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jawab soalan. Masuk soalan. Soalan yang pertama. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mak saya bergaduh dengan salah seorang teman dekatnya. Sebelum dia meninggal, dia berpesan jangan dekat-dekat orang tersebut dan jangan sapa orang itu. Adakah saya sebagai anak wajib menjalankan wasiat mak saya? Terima kasih Ustaz. Ini soalannya datang sebelum kuliah. Jadi dia belum jelas apa perbezaan wasiat dengan pesanan emak dia. Okey. Tadi disebut bahawa mak dia bergaduh dengan seorang teman dekatnya. Betul kata pepatah Melayu, berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat sekali jangan. Maknanya bukan jangan sekali, maknanya jangan buat sekali-sekali, jangan buat jahat. Ketika kita benci kepada seseorang, jangan terlampau benci. Ada kalanya dia adalah orang yang paling dekat dengan kita dan yang akan membantu kita ketika kita susah. Ketika kita suka, sayang sangat dengan orang, hati-hati. Jangan terlampau sayang. Takut-takut dia adalah orang yang paling kita benci. Itu yang betul kata pepatah Melayu tadi apa? Berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat sekali jangan. Itu yang sebabnya saya kalau dekat dengan orang, saya sampai sekarang, dulu saya punya kawan sahabat karib. Tapi biasanya sahabat karib selalu mengecewakan saya. Selalu mengecewakan saya. Itu sebabnya saya takut punya sahabat karib. Tapi saya menjadi kawan semua. Saya tak nak ambil orang tu sebagai sahabat karib. Saya boleh dekat dengan mana-mana orang, tapi tak nak jadikan dia sebagai sahabat karib. Takut ketika dia buat satu kesalahan, akhirnya hilang kebaikan. Atau kita buat satu kesilapan. Kita buat kesilapan, lepas tu kebaikan kita tak nampak dengannya. Okey, sekarang ketika mak kita bergaduh dengan si fulan. Lepas tu sebelum mati dia berwasiat. Hai anakku, engkau tahu kan mak tak suka dengan si fulan. Engkau jangan dekat kepada si fulan tadi. Kalau boleh jangan sapa dia. Boleh ke tak boleh? Yang ini kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Jangan kamu taat kepada makhluk. Jangan kamu taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq, kepada Allah. Tak boleh. Kita diperintahkan dalam Islam untuk sentiasa menjaga ukhuwah. Walaupun dia mungkin bukan hubungan silaturahim dengan kita, tapi dia sesama Islam, diikat dengan kalimat la ilaha illallah, kena jaga ukhuwah. Jadi kita tetap jaga ukhuwah kita dia, siapa saja. Mungkin walaupun kita jaga jaga jarak dengan dia, ini tak ada masalah. Boleh jadi kadang-kadang emak tu menasihati kita jangan dekat dengan dia, boleh jadi dia ni orang penipu. Jadi kalau engkau dekat dengan dia, takut-takut engkau pun jadi mangsa tipu dia. Mak dah banyak kena tipu, mak ingatkan dia tu orang baik, ternyata dia selama ni nipu mak.
Jadi emak tak nak engkau kena tipu. Boleh jadi kadang-kadang kes macam tu. Yang macam ni boleh kita hanya setakat say hello saja. Tapi jangan pula kita memutuskan ukhuwah Islamiah. Allahu taala alam. Okey, soalan yang kedua. Salam Ustaz. Kami bersaudara ada 4 orang. Masing-masing dah dapat duit warisan dari orang tua kami. Salah satu, tolong mutekan. Tunggu jap. Kita mutekan yang lain. Okey. Salah satu dari kami belum menikah dan sekarang dia sudah meninggal. Sebelum meninggal, dia serahkan harta warisannya pada saya. Tapi saudara-saudara yang lain tak setuju. So macam mana penyerahannya Ustaz? Harap penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Ingat, ketika seorang yang meninggal, dia belum berkahwin. Seorang yang meninggal, dia belum berkahwin. Maknanya tak punya suami atau tak punya isteri dan juga tak punya anak. Kalau dia meninggal punya harta simpanan, duitnya pergi ke mana? Siapa yang boleh menerima? Yang menerima adalah saudara kandung dia. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Semuanya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bahagian lelaki mendapat bahagian 2 bahagian dibandingkan dengan perempuan. Ini kalau seandainya semua lelaki bagi sama rata. Kalau seandainya ada lelaki, ada perempuan, maka lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 2 bahagian. Kalau seandainya orang yang meninggal tu belum berkahwin, belum menikah. Kalau dia punya mak bapak, maka yang mendapat mak bapak. Kalau dia punya dibagi kepada mak, ayah dia masih hidup, maka untuk ayah dia banyak. Tapi kalau seandainya disebutkan tadi, dia dapat warisan, dapat harta pusaka daripada orang tuanya. Maknanya orang tuanya dah meninggal, tapi tak disebutkan ini orang tua yang mana, satu ayah ke ibu. Tapi kita ingatkan sekarang ni bahawa yang tinggal adalah saudara adik-beradik. Duit tu pergi ke mana? Dibagi sama menurut faraid untuk adik-beradik. Sekarang sebelum dia meninggal, tapi Ustaz, sebelum dia meninggal, adik ni dia mewasiatkan, dia serahkan harta tadi untuk saya. Tapi yang lain tak setuju. Jadi macam mana penyerahannya? Sekarang ketika engkau dibagi oleh adik engkau sebelum mati, itu akadnya macam mana? Kalau akadnya hibah, kena semua ada black and white dan ada stamp. Dan juga ada saksi. Tak boleh mengaku-ngaku, yang adik bagi wasiat pada saya. Adik bagi wasiat pada saya. Tak boleh. Kalau hanya setakat lisan tak boleh. Dia kena ada lisan, tulisan, kemudian ada saksi dan ada stamp. Sehingga yang lain menjadi saksi. Kalau seandainya yang mayat ni dah meninggal, adik tadi dah meninggal, maka yang tadi diamanahkan tadi berhak untuk ambil duit tadi. Tapi kalau tak, maka dia menjadi harta pusaka atau harta warisan. Itu soalan kedua. Soalan yang ketiga. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Duit hasil mencuri atau korupsi haram kan? Ya. Adakah sama haramnya duit hasil mencuri dengan makan babi? Kita tahu makan babi haram, duit hasil mencuri, korupsi haram. Adakah sama hukumnya keharaman duit hasil korupsi mencuri dengan haram babi? Tak sama. Jika kita makan babi, dan bukan dalam keadaan darurat, kita suka-suka je makan babi, maka kita berdosa hanya kita dengan Allah saja. Sebab kita dah melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan apa? Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Minggu lepas kita dah sebutkan. Allah mengharamkan ke atas kamu makan apa tadi? Makan bangkai, makan darah, makan khinzir, daging babi.
Jadi ketika kita makan daging khinzir, daging babi, kita berdosa hanya antara kita dengan Allah. Apabila kita bertaubat, settle cerita. Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Orang yang bertaubat wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, dan beramal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti dosa-dosanya dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. At-taib min dzambi kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa sama seperti tak punya dosa. Jadi itu hanya dosa antara kita dengan Allah saja. Adapun mencuri, duit corruption, kalau kita bertaubat, tak cukup bertaubat itu saja. Kita bertaubat kena balikkan duit hasil curian kita. Kerana ini ada hukukul adami, hak orang lain yang kita ambil. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Syarat orang bertaubat pertama, tarkul maksiyah, tinggalkan maksiat. Yang kedua, an-nadam, kena menyesal. Menyesal kenapa dia pernah buat. Yang ketiga, dia beramal soleh. Tapi kalau yang keempat, kalau seandainya ada hak orang lain yang tak ditunaikan atau hak orang lain yang dia makan, maka wajib dia bagi dulu. Kalau tak, taubatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak diterima. So nanti macam mana? Pada hari kiamat habislah. Pahala dia diambil dan dibagi kepada orang yang duit orang yang dia ambil. Bayangkan kalau satu orang duit yang kita ambil. Kalau seandainya satu kampung, berapa besar dosanya. Kalau corruption satu duit negara, berapa banyak duitnya. Ini masya-Allah sangat susah orang-orang masuk ke dalam surga walaupun pahalanya banyak. Walaupun pahalanya banyak, habis pahalanya semua dibagikan kepada orang-orang yang dia zalimi selama ini. Jadi tak sama. Soalan yang keempat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana cara mendidik anak hafal Al-Quran supaya boleh mendoakan ibu bapanya ketika sudah meninggal? Macam mana mendidik anak untuk menjadi hafal Al-Quran? Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam," mati anak Adam, "inqata amaluhu." Terputuslah amalannya. Maknanya dia tak boleh buat amalan lagi. Kalau dia dulu solat, sekarang dah mati tak boleh solat. Kalau dulu pergi umrah, sekarang dah mati tak boleh pergi umrah. Dulu ada solat tahajud, sekarang dah mati tak boleh solat tahajud. Dulu suka berpuasa Isnin Khamis, sekarang dah mati tak boleh puasa Isnin Khamis. Putus semua amalan, tak ada lagi. Illa min thalath, kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Kemudian kedua, ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh mendoakan ibu bapanya. Jadi syarat mendoakan ibu bapa tu tak mesti jadi hafal Al-Quran. Tak, syaratnya bukan menjadi kena hafal Al-Quran baru mendoakan ibu bapanya. Tak, bukan menjadi syarat. Orang yang hafal Quran pun tapi tak mendoakan ibu bapanya, bukan anak yang soleh, tapi anak yang salah. Anak yang soleh, orang yang sentiasa mentaati perintah Allah, taat kepada ibu bapa, sayang kepada ibu bapanya, maka dikatakan anak soleh walaupun tak hafal Al-Quran. Jadi kalau soalannya macam mana menghafal Al-Quran, automatik dia tak boleh hanya setakat niat, tapi kena ada usaha. Pertama apa? Cari guru. Cari guru mengaji yang hafal Quran juga. Jangan cari guru mengaji yang tak hafal Quran. Kita nak belajar hafal Quran tapi guru kita tu tak hafal Quran, sama juga. Sama dengan orang belajar silat tapi belajar kepada pondan yang takut dengan lipas. Nak belajar silat apa? Orang silat lawan musuh, yang dia bukan lawan musuh, lipas pun dia, itu nak berlawan dengan macam dia. Jangan. Jadi belajar dengan orang ahli silat. Apabila belajar ekonomi, belajar dengan ahli ekonomi. Belajar tentang medikal kepada ahli medik. Macam itulah seterusnya. Idza wusdal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Maka suatu urusan apabila diberi kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Maka kena bagi kepada ahlinya. Kalau kita nak
Anak kita menghafal Quran, maka cari guru hafal Quran, didik dia, masukkan dia ke sekolah madrasah tahfiz Quran, suruh dia. Kadang-kadang saya sedih fenomena kita ni. Realiti yang berlaku di tengah masyarakat kita ketika anaknya bodoh, anaknya nakal, dia tak boleh lagi uruskan anaknya, maka dia masukkan anaknya ke sekolah-sekolah tahfiz. Cuba tengok. Nanti kalau anaknya buat hal di sekolah, anak buat hal di pondok, di madrasah, yang dia salahkan ustaz-ustaznya, dia salahkan mudirnya. Dia lupa kalau anaknya nakal. Kadang-kadang dia tak sedar, dia tak perasan pula, dia tak ingat kalau anaknya nakal. Tapi kalau anaknya hebat, smart, pandai, bijak, maka disekolahkan ke sekolah umum. Disekolah ke sekolah sekolah umum saja, tanpa ada belajar agama, dengan harapan anaknya suatu hari jadi PhD, profesor. Boleh jadi doktor. Jadi ini ada salah. Maka berapa ramai orang yang ada profesor, ada PhD, ada master, tak kenal dengan Quran. Ada. Saya bukan satu dua saya jumpa. Bukan satu dua, dia ada PhD, ada prof. Ternyata baca Quran pun masih merangkak-rangkak. Dia pandai di bidangnya, tapi ternyata jauh daripada agama. Ini ibu bapa yang gagal. Ibu bapa yang pandai, yang berjaya, bukan yang menjadikan anaknya sebagai seorang PhD, sebagai profesor. Bukan. Bukan sebagai seorang doktor. Tak. Ibu bapa yang berjaya, iaitu ibu bapa yang berjaya membawa dia dan anak-anaknya sekali masuk ke dalam surga Allah SWT. Itu yang berjaya. Jadi kalau nak hantar anak sekolah hafal Quran, maka carilah guru atau sekolah-sekolah hafal Quran. InsyaAllah dia boleh menjadi penghafal Al-Quran. Tapi pastikan duit yang kita berikan itu pun kena muhasabah diri juga. Duit yang kita bagi kepada untuk iuran anak kita, pastikan duit yang halal. Jangan duit hasil-hasil yang tak baik, duit hasil rasuah, kemudian kita bagi untuk iuran anak kita. Kita mengalu-alukan, mengharapkan anak kita menjadi penghafal Quran, bukan jadi penghafal Al-Quran, jadi penghina Al-Quran nanti. Kalau kita sekolahkan anak kita di sekolah tahfiz, tapi kita bayar iuran dengan duit-duit yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Kita doa pada Allah, moga-moga nanti kita semua, anak-anak kita, zuriat-zuriat kita, anak-anak yang sentiasa taat kepada Allah, kemudian sayang kepada ibu bapanya dan menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang kemudian, soalan yang kelima. Soalan yang kelima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya solat berjemaah. Ketika imam baca Al-Fatihah, saya makmum baca istighfar dalam hati. Oh, kenapa ni? Imam baca tak betul. Saya makmum baca istighfar dalam hati supaya tetap khusyuk. Mungkin dia rasa imam tak betul baca. Sahkah solat saya Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran. Al-Fatihah kan Al-Quran. Ya kan? Ketika orang baca Al-Fatihah, kita sebagai makmum fastami'u lahu. Fastami'u, dengar. Di dalam bahasa Arab ada namanya istami'u dan ada isma'. Istami'u dan ada isma'u. Kalau isma'u dengar saja, dia boleh buat benda-benda lain. Tapi kalau istami'u, dia fokus, betul-betul dengar. Dia tak buat benda lain, dia memang fokus. Itu istami'u. Ayat tu bukan isma'u, tapi fastami'u. Dengarlah. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi tugas makmum. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Tak perlu istighfar. Walaupun imam tu suaranya teruk sangat. Walaupun imam tu bacaannya teruk sangat. Tak perlu istighfar. Tak perlu istighfar. Diam saja. Diam lepas solat, lepas imam baca Al-Fatihah, bagi makmum yang ikut mazhab Syafi'i barulah dia baca Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja dibaca. Selain daripada Al-Fatihah tak perlu baca. Jangan perlu baca ayat Al-Quran. Sebab kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak sah solat orang yang tak baca Al-Fatihah. Sawa'un kana imaman au ma'muman au munfaridan. Sama ada sebagai imam, sebagai makmum atau solat sendiri. Okey.
Jadi makmum tak perlu baca di belakang imam. Sama ada walaupun istighfar tu dalam hati tak boleh juga. Soalan seterusnya. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni ada yang ucap Assalamualaikum, ada yang salam. Amalan apakah yang membentengi kita pada sifat riak? Kita tahu bahawa riak merupakan syirik kecil yang boleh menggugurkan pahala amalan soleh kita. Menggugurkan pahala amalan soleh kita, riaklah. Kerana ketika kita beribadah bukan semata-mata kerana Allah, tapi kita beribadah kerana makhluk, dan itu tak disukai oleh Allah. Apapun dia, sama ada sedekah, sama ada solat, berpuasa, apapun ibadah, kalau riak maka habis amalan kita. Amalan tu terkikis sedikit-sedikit. Jadi macam mana membentengi diri kita daripada sifat riak? Membentengi diri kita daripada sifat riak iaitu dengan cara istiqamah. Istiqamah. Macam mana istiqamah tu? Cuba kita lihat jam. Pernah tengok jam kan? Jam dinding. Jam dinding, sama ada kita lihat ataupun kita tak lihat, dia tetap berpusing. Betul tak? Kita tengok jam dinding atau kita tak tengok, dia tetap berpusing tu. Itulah istiqamah. Ada orang puji, ada orang tak hina, dia tetap buat. Sebab apa? Sebab dia mengharapkan redha Allah, bukan mengharapkan redha manusia. Orang kalau beribadah tunggu redha manusia, orang suka kepada dia, baru dia beribadah, sampai mati takkan beribadah. Sebab redha nas ghayatun la tudrak. Keredaan manusia adalah matlamat, tujuan yang tak akan didapati. Maksudnya kalau kita beribadah kerana nak mendapat pujian orang, takkan semua orang akan puji kita. Kita makhluk ni, sebaik mana pun tetap akan ada orang yang tak suka dengan kita. Sebaik mana pun kita, tetap ada orang tak suka dengan kita. Apabila kita baik, maka ada orang-orang yang tak baik, tak suka dengan kita. Jika kita jahat, maka ada orang-orang baik tak suka dengan kita. Jadi manusia ni makhluk yang takkan lepas daripada hinaan dan celaan orang. Oleh sebab itu, jangan cari keredaan manusia. Tetap beribadat kepada Allah, sama ada orang puji ataupun orang hina. Itu yang namanya istiqamah. Terus menerus buat. Biar sedikit, janji berterusan. Jangan baca Al-Quran 30 juzuk dalam sehari khatam, tapi ternyata 30 tahun tak baca-baca lagi Quran. Ini salah. Itu bukan istiqamah. Yang istiqamah walaupun satu muka surat sehari, satu muka surat satu hari, tapi tak berhenti sampai mati. Itu yang istiqamah. Apabila orang yang istiqamah, dijaga betul-betul keistiqamahan dia, insya-Allah dia dijamin masuk surga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahqaf, orang yang mengucapkan kami beriman kepada Allah lalu dia istiqamah taat kepada Allah, maka fala khaufun alaihim, maka tidak rasa takut ke atas mereka, wala hum yahzanun, mereka juga tak akan bersedih pada hari kiamat. Pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai, dan kekal dalam surga apabila istiqamah. Orang, saya bagi contohlah. Cuba kita lihat. Kita tak pernah datang ke surau. Sekali kita datang surau, maka ahli surau akan tengok kita. Cubalah lihat. Surau akan tengok, kenapa dia orang mimpi apa semalam? Pasti orang akan tanya itu. Kalaupun orang tak tanya, tapi hati rasa kita satu jalan tu tengok kita. Kita tak pernah datang surau, sekali pergi ke surau, walaupun kita dalam kereta, drive bawa kereta sampai di jalan tu, sampai ke surau, di jalan tu seakan-akan satu jalan tu tengok kita pergi ke surau. Confident ya kita rasa orang tengok kita. Tapi kalau kita biasa solat, orang tak tengok pun. Akan hilang rasa riak tu. Jadi dengan cara istiqamah. Soalan seterusnya, soalan yang ketujuh.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya panggil guru mengaji untuk mengajar saya dan anak-anak mengaji. Sedangkan suami saya tak nak join sekali. Apa cara mengajak suami saya untuk mengaji, Ustaz? Ni banyak ni. Banyak kes macam ni. Suami sayang pada isterinya, sayang pada anaknya kerana isteri dan anaknya tak pandai mengaji. Jadi jemputlah ustaz mengaji. Ustaz dia pandai mengaji, mengajar anak-anak dan isterinya mengaji. Tapi dia tak nak join. Dia tak nak join. Apa hukumnya? Hukumnya bukan main-main. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah perintahkan apa? Hai orang beriman, jaga diri kamu. Bukan jaga orang dulu, jaga engkau dulu. Jaga engkau dan baru lepas tu jaga ahli keluarga engkau. Rajin kau solat, engkau mengaji, lepas tu baru engkau suruh ahli keluarga engkau solat dan mengaji. Jangan kau suruh anak kau mengaji, engkau suruh anak kau solat sementara engkau tak solat. Ni tak. Allah katakan, ku jagalah dirimu wa anfusakum dan ahli keluargamu, ku anfusakum wa ahlikum dan ahli keluargamu daripada seksa api neraka. Ini nasihat ni untuk suami ni. Kalau boleh nanti video ni share pada dia. Mudah-mudahan dia bertaubat pada Allah. Atamuruna an-nasa bil birri. Adakah kamu menyuruh manusia adakah kamu suka menyuruh manusia berbuat baik? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, sementara kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Kau suruh orang buat baik, engkau sendiri tak buat. Ada satu hadis kata Nabi SAW, yu'ta birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar. Akan datang pada hari kiamat nanti, didatangi seseorang pada hari kiamat, dibuang ke dalam neraka, dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian sampai dalam neraka, fatandaliku aqtabu batnih fayaduru biha kama yadurul himar fi raha. Maka ketika sampai dalam neraka, tubuh badannya, perutnya hancur. Pernah lihat tomato, cuba baling, lempar tomato dari tingkat 2, tingkat 3 sampai ke bawah, sampai bawah hancur kan? Kemudian fayaduru biha kama yadurul himar fi raha. Maka dia akan berpusing-pusing dalam neraka, seperti masuk ke dalam mesin penggiling daging. Maksudnya apa? Masuk dalam blender. Pernah tengok tak cili, tomato masuk dalam blender? Masuk dalam blender, on kan, habis kan? Habis. Macam tu juga nanti ada pada hari kiamat, ada seseorang ditarik. Dia hadisnya sahih, Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni kata Nabi SAW, ada pada hari kiamat orang ditarik, dibawa dia, dimasukkan, dibuang ke dalam neraka Allah. Sampai dalam neraka Allah, perut dia pecah, lalu dia berpusing-pusing dalam neraka Allah. Matilah ustaz. Di dunia mati, tapi kalau di akhirat, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka Allah dia tak mati dan juga tak hidup. Sebab apa? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali tubuh badannya hangus, habis, maka Allah ganti dengan tubuh badan yang baru. Jadi habis, hancur, Allah ciptakan lagi. Diseksa lagi, hancur, Allah ciptakan lagi. Macam tu seterusnya. Sampai bila? Allah a'lam. Mungkin berbilion-bilion tahun dia dalam neraka Allah. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Maka ahli neraka yang lain pun pelik tengok, teruknya seksaan ni. Saya tak pernah tengok seksaan macam ni. Dia datang, fayajtami'una ilaihi. Ahli neraka lain pun datang dan bertanya kepada orang tadi, ya fulan, malak? Hai fulan, dosa apa yang kau buat sampai engkau macam ni sangat? Alam takut ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah semasa engkau di dunia dulu engkau suka mengajak manusia berbuat baik, melarang manusia daripada berbuat mungkar? Kan itu kerja engkau dulu kan? Engkau pun dulu ustaz. Dulu engkau jemput guru-guru mengaji, datang ke rumah, ajak isteri engkau, ajak anak engkau, kan buat macam tu. Tapi kenapa engkau masuk ke dalam neraka? Tapi kata orang tu, fayaqulu bala, ya. Amuru bil ma'ruf wala ati. Aku dulu menyuruh manusia berbuat baik, tapi aku tak buat.
Wa anha 'anil munkar wa ati. Sementara aku larang orang jangan berbuat dosa, tapi aku sendiri yang buat. Akhirnya seksaan yang diberikan kepadaku, inilah dia. Itulah dia. Jadi orang yang suka menyuruh manusia berbuat baik, yang dia sendiri tak buat. Seksaannya bukan tanggung-tanggung. Boleh masuk ke dalam neraka Allah, maka dia seperti masuknya tomato dalam blender, kemudian siapa ni? Tak dengar? Oh. Sekarang okey dah, ada jelas? Okey, tak apa. Terputus-putus sikit tak apa. Nanti sila tengok di YouTube. Tengok di YouTube. Video ni insya-Allah, video ni kita record dan kita masukkan dalam YouTube insya-Allah. Boleh tengok secara lihat dalam YouTube. Jadi orang yang masuk dalam orang yang suka mengajak manusia berbuat baik, sementara dia tak buat, pada hari kiamat takut-takut dia mendapat seksaan macam ni. Masuk dia dicampakkan ke dalam neraka Allah, lepas tu nanti dia terseksa, lalu Allah ciptakan balik, Allah seksa balik, begitulah seterusnya. Jadi kalau seandainya ada suami yang dia tak nak join, macam mana cara mengajak dia? Kadang suami tu bukan tak nak join, dia malu. Saya bagi tahu, suami ni, lelaki ni ego dia kuat sikit. Dia bukan macam muslimat. Dia bukan macam muslimat. Muslimat kena hardik sedikit, kena suruh sikit, dia boleh tahan. Muslimin dah lembut-lembut pun kita cakap dengan dia, merajuk pula. Lagi kuat merajuk muslimin daripada muslimat. Susah, ego muslimin tu kuat. Jadi dia kadang malu pada isteri dia, malu pada anak-anak dia, tak boleh mengaji. Jadi dia malu, kerana malu tu dia tak nak join. Boleh jadi sebab tu. Atau boleh jadi sebab dia terlampau sibuk sangat cari duit. Caranya macam mana? Maka doa. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Doa isteri tu makbul insya-Allah. Doa anak tu makbul. Ya Allah, tolonglah suamiku ya Allah. Lembutkanlah hatinya untuk belajar Al-Quran ya Allah. Nanti Allah lembutkan hatinya untuk belajar Al-Quran. Tapi muslim ini kalau dia betul-betul serius belajar Al-Quran, dia boleh mengalahkan keseriusan muslimat. Kalau dia betul-betul serius. Jadi kalau ada suami yang malas belajar Al-Quran, jangan putus asa, doa pada Allah. Lepas doa pada Allah, lepas tu minta ada orang yang menasihati dia. Minta orang yang menasihati dia. Ini soalan terakhirlah saya jawab ni. Sebab masa dah cukup lama. Yang terakhir, salam Ustaz, ada muslimat bertanya, selepas azan subuh kita dah buat solat sunat subuh. Ini ada saya sebutkan dalam soal dan jawab permasalahan umat. Kalau tak silap, part 2. Selepas solat sunat subuh, boleh ke buat solat sunat yang lain sementara tunggu solat subuh? Kita dah sebutkan dalam part 2, soalan dan jawab permasalahan umat, part 2. Boleh sila tengok situ lagi dalam YouTube, bahawa raka'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh lagi baik dibandingkan dunia berserta isinya. Qabliyah subuh hanya 2 rakaat saja, tak boleh buat lebih. Qabliyah subuh, niat qabliyah. Tak boleh buat 4, tak boleh buat 6, tak boleh buat 8. Kalau niatnya qabliyah. Boleh faham? Tapi kalau niatnya buat solat yang lain, boleh. Sementara menunggu waktu datangnya solat iqamat, boleh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dengan niat, dan orang akan memperolehi atas apa yang dia niatkan. Maka niat dia kena betulkan. Kalau niat dia, contoh dia batal wuduk, lepas tu dia pergi berwuduk, masuk lagi ke surau, dia solat sunat. Solat sunat apa? Solat sunat wuduk. Boleh tak? Boleh. Atau solat sunat taubah. Boleh tak? Boleh. Menunggu sementara tunggu waktu solat subuh. Boleh. Yang tak boleh tu niat qabliyah. Sahaja aku solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Allahu Akbar. Lepas tu
takbir, rukuk, sujud, salam, buat lagi. Sahaja aku qabliyah subuh 2 rakaat. Tambah lagi 2 doa, itu tak boleh. Kalau niatnya qabliyah tak boleh, tapi kalau niatnya solat-solat yang lain, maka ini dibenarkan dalam Islam. Allahu taala alam bisawab. Soalan ni sebenarnya banyak lagi. Soalannya banyak lagi. Tapi kita cukupkan di sini. Nanti saya soalan-soalan yang lain akan saya jawab dalam video khusus soal dan jawab permasalahan umat. InsyaAllah itu akan berterusan. Akan berterusan dari part, yang kita dah buat sampai part 3 kan. Buat 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya. Kerana soalan-soalan itu mewakili permasalahan, kemusykilan jemaah-jemaah yang lain. Kadang-kadang dia malu bertanya, dengan soalan tu dia mewakili. Jadi itu saja yang boleh saya kongsikan. Kalau ada betul-betul dari Allah, salah berpunca daripada kebodohan, kejalanan saya sendiri. Okey, kita doa sikit. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, kasihilah kami disebabkan keberkatan Al-Quran. Allahumma rzuqna, ya Allah murahkanlah rezeki kami. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dunia akhirat. Ya Allah, selamatkanlah kami, ahli keluarga kami daripada wabak yang mematikan dan takdir yang buruk. Ya Allah, lindungilah kami, ahli keluarga kami daripada kejahatan orang-orang yang dengki kepada kami, daripada kejahatan orang-orang yang berniat jahat kepada kami. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Itu saja yang boleh saya kongsikan pada masa ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada soalan-soalan yang saya janjikan, insya-Allah saya janjikan untuk jawab tapi tak sempat juga jawab, maka sila follow video saya pada soal dan jawab permasalahan umat. Semoga kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.